وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Abdullah bin Abbas an abihi al-Abbas radhiyallahu anhuma أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا عمك كبرت سني واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قالها ثلاثا ثم أتاه عند قرن الحول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له مثل ذلك أو كما قال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Abdullah bin Al-Abbas, daripada bapaknya Al-Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada satu hari Al-Abbas, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa Nabi. Faqala ya Rasulullah ana ammuk kabirat sinni واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به. Al-Abbas, pak saudara Nabi, pada satu hari dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ana ammuk, aku ni pakcik kamu. Al-Abbas dua beradik dengan Abu Talib, dan dua beradik dengan Abdullah bapa Nabi. Satu hari dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, tuan-tuan tengok adab pada hepok penakan. Dia boleh panggil ya Muhammad, tapi tak, dia panggil ya Rasulullah. Adab. Dia kata, ya Rasulullah, ana ammuk, aku ni pakcik kamu. Dia kata, kabirat sinni, aku dah tua. Kabirat sinni maksudnya sudah besar umur aku, maksudnya aku tua dah. Waqtaraba ajali, adat orang tua maknanya ajal sudah dekat. Al-Abbas pergi jumpa Nabi. Dia kata, aku pakcik kamu, aku dah tua, aku dah nak mati tak lama dah. Fa'allimni syai'an yanfa'unillahu bihi. Dia kata, kamu ajarlah kepada aku sesuatu yang boleh bagi manfaat kepada aku di sisi Allah. Ajarlah apa-apa pun dekat aku yang ajaran itu boleh bagi manfaat pada aku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, ya Abbas anta ammi. Nabi kata, wahai Abbas, kamu pakcik aku. Wala
ughni anka minallahi syai'ah. Tapi pakcik, walaupun kamu pakcik kepada seorang Nabi, hubungan itu tidak beri apa-apa manfaat pada kamu. Oh, tu dia. Kalau hang setakat nak berkemah kata hang pak penakan Nabi, tak ada apa. Kalau hang sendiri tak jadi orang Islam, kalau hang sendiri tak jadi orang yang beriman, setakat hang nak kata hang pak penakan aku, tak ada manfaat apa. Nabi SAW kata dekat Al-Abbas, bapa penakan dia, tuan-tuan, Al-Abbas ni bukan koman-koman orang. Dia cukup besar jasa untuk Islam. Pun macam tu, Nabi kata dekat dia, wahai pakcik, dia kata, wala ughni anka minallahi syai'ah. Hang tak dapat manfaat apa kalau sekadar, kalau semata-mata jadi pak penakan aku. Walakin sal rabbak al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Tapi apa yang penting ialah hang minta kepada Tuhan hang. Hang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dua benda. Yang pertama, al-afwa, minta ampun dengan Tuhan. Setakat jadi pakcik kepada Nabi, tak ada guna apa. Tapi yang paling penting dalam hidup siapa-siapa pun, ialah minta ampun kat Tuhan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa, atas kesalahan, atas kealpaan, atas ghalib kita selama ni. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa, keampunan, wal afiyata fid dunya wal akhirah, dan minta selamat dunia akhirat. Dua benda ni kena minta siapa pun, pak penakan Nabi ke, anak Nabi ke, isteri Nabi ke, umat Nabi ke, tak kira. Kalau sekiranya kita nak manfaat dunia dan akhirat, minta dua benda ni. Yang pertama, minta ampun atas dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi SAW apabila sahabat tanya Nabi, sahabat kata, bila kita pergi Mekah, bila sampai di Mekah, bila mata kita nampak aja Kaabah, apa kita nak minta dekat Allah? Nabi kata, mintalah apa-apa saja, tapi jangan lupa minta ampun atas dosa kamu. Kita sampai ke Mekah. Bila sampai di sana, kita masuk aja dalam komplek Masjidil Haram tu. Biji mata kita jamuh aja Kaabah. Minta doa kepada Allah. Sahabat kata, nak minta apa? Nabi kata, mintalah apa pun. Tapi Nabi kata, jangan lupa satu. Minta ampun dosa. Sahabat tanya kepada seorang sahabat lain. Dia kata, Nabi SAW bila masuk ke dalam komplek Masjidil Haram tu, masuk dalam kawasan Masjidil Haram tu, Nabi doa, Nabi angkat tangan ke tak? Itu satu soalan lain. Sahabat jawab, aku melihat Nabi SAW mengangkat tangan dia. Itu satu hadis lain. Jadi walau apa pun, doa minta ampun dosa ini sangat penting, sangat utama. Dan yang kedua, wal afiyata fid dunya wal akhirah, minta selamat dunia akhirat. Qalaha salasan. Nabi SAW kata kepada Al-Abbas, pakcik dia ni 3 kali. Nabi kata, tak guna hang jadi pakcik aku, pakcik kepada seorang Nabi akhir zaman, tidak ada guna. Yang pentingnya ialah minta kepada Allah supaya Allah ampun dosa. Minta kepada Allah supaya kamu selamat dunia akhirat. Nabi sebut benda tu salasan, 3 kali ulang. Summa atahu 'inda qarnil haul. Kemudian lepas setahun, daripada hari dia pergi minta wasiat daripada Nabi SAW tu, setahun lepas tu Al-Abbas mai jumpa Nabi, sebut benda yang sama kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada apa boleh bagi pesan dekat aku, yang pesan tu boleh bagi manfaat dunia akhirat kepada aku? Nabi repeat jawapan yang sama. Nabi kata apa? Minta ampun kepada Allah dan minta selamat dunia dan akhirat. Lepas tahun mai tanya, jawapan yang sama diberi oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak kira kita siapa.
Tak kira kita ni siapa, kita ni satu tu'alim ke, kita ni salah seorang daripada ulama' terbilang ke, kita ni satu orang yang menjawat jawatan agama yang tinggi ke, kita ni satu tok guru yang dihormati dan disanjung tinggi ke, tak kira kita ni siapa. Dosa ada. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keampunan Allah itulah ubat segala-galanya. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kata dia, ya Rasulullah, ammuka Abu Talib kana yahutuka wa yanfa'uk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu fi dahdahin minan nar walaula ana kana fi ad-darkil asfali minan nar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Daripada Al-Abbas, pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jumpa Nabi, dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, ammuka Abu Talib kana yahutuka wa yanfa'uk. Al-Abbas jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, pak penakan kamu Abu Talib, pak penakan kamu Abu Talib, adik-beradik dia, Al-Abbas, Abu Talib dengan Abdullah bapa Nabi ni 3 beradik. Al-Abbas ni panjang umur. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, salah seorang daripada pak penakan kamu Abu Talib, kana yahutuk, dia dulu, Abu Talib ni dulu mengasuh kamu. Wa yanfa'uk, Abu Talib ni dulu dia banyak tolong bagi manfaat kepada kamu. Al-Abbas ni adik-beradik, teringat juga dia ke adik dia, teringat juga dia ke abang dia. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ingat dah Abu Talib, pak penakan kamu juga. Walaupun dia mati tidak masuk Islam, tapi kamu ingat dah dia mengasuh kamu, dia banyak tolong kamu. Bila dia kata aja banyak tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innahu fi dahdahin minan nar. Nabi kata, Abu Talib dia di dalam neraka, tetapi di tempat yang dahdah, di tempat yang paling cangkat di neraka. Dan Arab dia, bila dia kata ma'un dahdah, maksudnya air cangkat. Dahdah maksudnya cetek, cangkat. Bila Al-Abbas jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ingat tak dekat Abu Talib, dia mengasuh kamu, dia membesarkan kamu, dia tumpah kasih sayang dekat kamu, dia banyak tolong kamu, manfaat daripada dia cukup banyak dekat kamu. Macam mana keadaan dia ni? Itu maksud dia. Tak dan habis dia tanya, Nabi kata apa? Nabi kata, innahu fi dahdahin minan nar. Betul dia pak penakan aku, betul dia berjasa dekat aku, betul dia ni cukup banyak berkorban tolong aku, tapi dia tidak Islam masa dia nak mati. Dia di neraka yang paling cangkat sekali. Walaula ana, Nabi kata, kalau tidak kerana masa hidup dulu dia tolong aku, kalau tidak kerana Abu Talib masa hidup dulu dia pertahankan aku. Tuan-tuan ingat balik Abu Talib, orang mai di rumah dia. Orang mai di rumah dia, pembesar Quraisy, kapten Quraisy mai di rumah dia. Mereka minta dekat Abu Talib ni suruh step ke belakang, suruh berondok. Selagi mana dia duk pertahan Nabi, selagi tu mereka tak boleh nak jentik Nabi. Pasal apa? Pasal Abu Talib pembesar di kalangan masyarakat Quraisy. Kalau dalam bahasa kita hari ini, dia kata bagi muka. Kerana orang bagi muka kat dia, orang tak buat Nabi Muhammad. Dia minta suruh dia unduk ke belakang, suruh dia isytihar, kata start daripada hari ini, aku tak peduli ke Muhammad, senang mereka nak godam Muhammad ni. Tapi Abu Talib ni dia kata apa? Dia kata, selagi aku hidup, selagi nyawa tu ada dekat aku, jangan hampa sentuh Muhammad dengan niat jahat. Balik pok ni, dia panggil Nabi.
Dia kata, ya Muhammad, aku didatangi oleh pembesar kaum kamu. Dia minta aku suruh buat macam ni punya benda. Abu Talib nak kata dekat Nabi slow sikit. Apa jawab Nabi? Inilah timbul hadis yang popular ni. Dia kata, law wada'at asy-syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal amr. Dia kata, kalaulah boleh ambil matahari buah atas tangan kanan aku, ambil bulan buah atas tangan kiri aku, nak suruh aku tinggal Islam hak Allah suruh aku bawa ni, dak, dia kata. Wa imma aku berjaya bawa Islam, wa imma aku dimatikan Allah. Abu Talib dengar Nabi kata lagu tu, dia kata apa? Muhammad buat kerja hang, aku pertahanan. Tapi tak masuk Islam. Oh, tu dia tuan-tuan. Nak habaq kata Islam ni mahal. Orang yang macam tu punya berjasa kepada satu kekasih Allah, Allah tidak takdirkan dia jadi orang Islam. Kita tak ada apa jasa untuk Islam ni. Tuhan bagi kita celek-celek mata Islam. Tak mau terima kasih ke kita dekat Tuhan? Tak mau terima kasih ke kita atas anugerah yang kita tak minta ni? Tak pernah kita minta kita dilahirkan sebagai orang Islam. Allah bagi ke kita. Percuma dia bagi dekat kita Islam dan iman. Tiba-tiba hari ini Allah bagi Islam, Allah bagi iman, Allah bagi sehat, Allah bagi ilmu, Allah bagi kekayaan, Allah bagi kebahagiaan di atas dunia. Kita guna semua ni lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana duduk kita di akhirat esok ni? Hak tu ambil fikir sudah boleh faham. Al-Abbas mengenangkan Abu Talib, adik-beradik dia, begitu berjasa kepada Nabi SAW. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Abu Talib pun pak penakan hang macam aku juga. Macam mana dengan dia? Tak boleh tolong ke dia ni? Nabi kata, innahu fi dahdahin minan nar. Dia di neraka, tetapi di tempat paling cangkat di neraka. Walaula ana, kalau tak kerana aku, kalau tidak kerana jasa dia kepada aku, kana fid darkil asfali minan nar, dia akan berada di pantat, di dasar neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala cerita ke kita tentang benda-benda ni. Neraka bukan satu benda main-main. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Surah apa? Surah Al-Mulk. Surah yang Nabi pesan suruh hafal. Surah yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, dia boleh jadi lawyer kita dalam kubur. Ni surah Al-Mulk. Nabi kata, kalau tidak kerana benda ni boleh jadi berat ke umat aku, aku wajibkan tiap-tiap umat aku dalam hati mereka ada surah ini. Siapa tak hafal lagi, balik hafal. Itu yang cerita dia. Pasal apa? Dia lawyer kita dalam kubur. Allah jadikan dia ni syafi', penolong kita dalam kubur. Bagi siapa? Bagi orang yang menghafaz surah ini. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Walilladzina kafaru bi rabbihim. Dan bagi orang yang engkar dengan Tuhan mereka. Banyak hari ni nak tengok orang engkar ni banyak. Terang-terang cakap hudud ni bukan hukum Allah. Ya Allahu Akbar. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah.
habis lagi. Tak habis lagi, dia cari pasal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata, walilladzina kafaru bi rabbihim, bagi orang yang bantah Tuhan mereka, azabu jahannam. Satu aja, aku bagi dia neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu adalah kesudahan yang cukup dahsyat. Jangan siapa teringat dalam kepala dia neraka ni lagu macam penjara dunia. Penjara dunia apa teruk dah. No, neraka bukan macam tu. Wa bi'sal masir, itulah tempat kembali yang paling teruk. Idza ulqu fiha, apabila orang salah ni dilempak ke dalam neraka, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, dengar bunyi dalam neraka tu suara yang mengerikan. Tiap-tiap kali ada orang salah dihumban ke neraka, bunyi yang keluar mai daripada neraka tu syahiqan, cukup mengerikan. Wa hiya tafur, dan lebih mengerikan ialah bunyi gelegak neraka itu. Ui, ayat ni tuan-tuan, kalau kita bangkit pukul 3, pukul 4 pagi, kita baca sekali dengan duk tengok makna dia, dia sejuk kaki tangan. Tak boleh nak bayang macam mana neraka yang Allah sedia ni, tak boleh nak bayang macam mana. Tuhan kata, ambil ulqu fiha, lepak masuk dalam neraka tu, dengar bunyi, satu bunyi yang mengerikan, yang menakutkan. Bunyi apa? Bunyi menggelegak neraka itu. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Tuhan kata, hampir-hampir pecah neraka itu kerana marah neraka itu kepada orang yang berdosa ni. Neraka ni pun makhluk Allah. Dia cukup marah dekat orang yang bantah Allah, yang akhirnya kena masuk dekat dia ni. Dia cukup marah. Marah tu Tuhan kata apa? Takadu, kada, ya kada, maksud dia dekat-dekat, hampir-hampir, nyaris-nyaris. Takadu tamayyazu minal ghaiz, neraka tu hampir-hampir pecah kerana marah dia kepada orang salah ni. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, apabila dilempak satu orang masuk, dilempak satu puak masuk, malaikat yang ada dalam neraka tanya orang yang dilempak masuk ni, alam ya'tikum nadhir, awak hang jadi macam ni sampai nak kena lempak masuk dalam neraka? Alam ya'tikum nadhir, atas dunia dulu tak ada ke siapa-siapa pergi bagi peringatan dekat hang tentang neraka ni? Awak hang sampai kena masuk neraka ni, atas dunia dulu tak ada ke satu ustaz pergi bagi tahu dekat hang kata neraka ni ada? Awak yang jadi macam ni. Atas dunia dulu tak ada seorang ke pernah pergi di masjid kampung hang, pergi habaq kata jaga-jaga jangan sampai kena masuk neraka? Tak ada ke satu orang nazir, pemberi ingat, mai ke kampung hang dulu? Qalu bala. Jawab orang yang masuk ke neraka ni, bala. Dia kata bahkan ada. Sebulan sekali, seminggu sekali, ada duk mai di kampung kami ni. Qad ja'ana nadhir, mai di kampung kami ni seorang pemberi ingat. Fakadzabna, tapi kami mendustakan dia. Mai bukan tak mai, tapi saya tak nak pergi. Mai bukan tak mai, tapi saya tak berasa nak dengar. Mai bukan tak mai, tapi saya menyampah dengan mereka ni. Mai bukan tak mai, tapi mai duk baca Quran, duk baca hadis ni saya tak boleh dengar. Dia mengaku di depan malaikat di dalam neraka. Fakadzabna, kami dustakan apa yang mereka ni duk mai abang. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami kata apa, mana ada Allah buat turun mai apa-apa dekat kita? Mana ada hukum Allah yang mai kat kita? Tak ada. Kami kata dekat mereka ni semua merepek, ni semua mengarut, ni semua duk mai baca ayat Quran, baca hadis nak suruh orang tinggal dunia, ni semua karut. Atas dunia dulu kami orang yang macam ni. In antum illa fi dhalalin kabir, tidak lain melainkan kamu di dalam sesat yang nyata. Wa qalu law kunna nasma' aw na'qil
Berkata orang yang kena masuk neraka ni, lau kunna nasma', kalaulah dulu kami mau dengar Quran dengan hadis ni. Kalaulah atas dunia dulu kami mau naqil, mau fikir apa yang orang duk habaq tentang Quran dan hadis ni. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu hari ni kami tak duduk di neraka sa'ir ini. Menyesal. Nak habaq kata manusia ni dah terantuk baru tengah dah. Terantuk dah, pelkung kata baru langut tengok Allah alang ni rendah. Manusia ni masa duduk atas dunia tak mau fikir pasal keselamatan akhirat. Manusia ni bila dah kena masuk neraka dah baru sebut, kalaulah dulu aku pergi dengar Quran hadis ni, aku fikir tentang benda ni, tentu aku tak masuk neraka pada hari ini. Fa'tarafu bidzambihim, Tuhan kata mereka mengaku dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka celakalah orang yang masuk neraka sa'ir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita main masjid malam ni, kita mengaji ni untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Nak perbetul mana yang tak betul, nak peringat mana yang lupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turut serta di dalam ikhlas kita untuk nak mengaji ilmu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 290. Muka surat 290. Kita masih lagi di dalam tafsir Suratul Hijr. Surah Al-Hijr. Muka surat 290, bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Tu baca dia min hama'in. Jangan baca min hama'in masnun, tak betul. Min hama'in masnun, dia baca pendek aja situ. Dan sungguh telah kami jadi akan manusia itu daripada salsal. Salsal itu ialah tanah kering. Didengar baginya suara, yakni apabila dipukul kerana berongga. Kita ni manusia dijadikan daripada tanah liat kering. Yang tanah liat tu, kalau hari ni kita kata, kalau di sini di apa nama nak pergi Tasik Gelugong tu ada satu tempat dia panggil Bakang Pasu. Orang lah tak tahu, kata tahun tu nama Bakang Pasu. Orang borong Tasik Gelugong semua. Satu tempat Bakang Pasu, lepas daripada sekolah Al-Fadhil Ustaz Fahmi kita. Lepas daripada sekolah dia sikit tu, balik kiri ada bangsai buruk tu, tahun tu dia panggil Bakang Pasu. Pasal apa? Pasal di situ dulu kelang tanah liat duk buat pasu bunga. Asal kejadian manusia daripada tanah tu. Yang tanah liat tu kalau sekiranya dibuat buyung, buat buyung, buyung ni dia ada rongga. Bila kita pukul di apa nama di pungkok buyung tu, dia akan menghasilkan bunyi kuat. Ni yang dikatakan salsal. Ni dia nak abang ni. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh telah kami jadikan manusia daripada salsal, yakni tanah liat kering. Didengar baginya suara, maksudnya dia menghasilkan sound, bunyi apabila dipukul kerana berongga tanah itu. Okey, hama' adalah tanah hitam, masnun makna dia busuk. Jangan nama anak ibu nama Masnun. Masnun bin Syamsuri. Selamat. Masnun busuk makna dia. Misnun ada, misnun. Masnun ni silap-silap bulan ada juga. Okey, hama'im masnun maksudnya tanah liat hitam yang busuk. Nak habang kata kita ni manusia ni yang hari ni jadi macam-macam. Ada yang jadi royal family, ada yang jadi pemimpin negara, ada yang jadi profesor di universiti, ada yang jadi ahli korporat yang berjaya, ada macam-macam jadi. Ada hak jadi ratu cantik, ada kira orang yang menempa nama di peringkat dunia, asal semuanya daripada tanah liat yang busuk dan hina.
Tujuan Allah bagi tahu benda ni apa dia? Nak suruh kita ingat asal kejadian kita. Nak suruh kita ni jangan lupa asal kita ni bukan apa-apa pun. Bila duduk di tempat apa pun, ingat kita manusia yang hina, hamba Allah belaka. Tidak ada lebih di mana pun kita ni. Kita hanya ada lebih kalau sekiranya ada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan orang yang paling segak, bukan orang yang paling berilmu, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling berpengaruh, tapi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan dia fair dalam bab ni. Tuhan dia berlaku adil kepada makhluk dia. Semua orang boleh ambil title takwa. Boleh. Orang kaya pun boleh jadi orang kaya yang bertakwa. Orang miskin pun boleh jadi miskin yang bertakwa. Orang pandai pun boleh jadi orang pandai yang bertakwa. Hang siapa pun boleh ambil takwa itu. Maka takwa adalah satu open battle. Satu pertempuran, satu pertarungan yang terbuka. Yang siapa pun boleh ambil title muttaqin itu. Title orang yang bertakwa itu. Nah, dia kata apa? Maka mula kejadian Adam daripada tanah debu. Dibasah tanah liat itu. Ditinggal lama. Sehingga menjadi hitam dan busuk. Dan itulah hama'im masnun. Kemudian kering. Jadi salsal. Dan bersuara apabila dipukul seperti periuk belanga. Dia kata. Itulah asal kejadian manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Manakala jan ataupun iblis, jan daripada jin, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin satu, jan ramai jin. Kata jangan buh nama jan kepada anak kita, maksudnya jin. Esok kalau dia jadi perangai tak elok, silap kita juga. So kita jinkan dia daripada dia mula beranak keluar. Kan? Ada orang nama tu tak apalah, buat lupa apa. Tapi ke depan jangan duk buh dah nama tu. Jangan duk buh dah. So dia kata di sini apa? Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jan ataupun jin iblis itu kami jadi akan dia daripada Adam, dahulu daripada Adam, daripada api samum. Jin, iblis, syaitan, sebelum ada kita, dia ada dah. Sebelum ada Adam alaihi salam, jin, iblis, syaitan semua ada dah. Malaikat-malaikat semua Tuhan buat dulu. Baru buat kita ni. Jangan tanya soalan bodoh di sini. Awak Tuhan dia tak teringat nak buat manusia ke? Itu soalan bodoh. Jangan tanya soalan macam tu. Ini Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Dia nak buat siapa dulu, dia nak buat siapa kemudian, ini urusan Allah. Jangan kita pergi tanya benda-benda yang macam tu. Allah bagi tahu kata sebelum dia buat manusia, dia buat makhluk ni dulu. Malaikat sudah ada, jin sudah ada, iblis sudah ada, syaitan sudah ada. Baru Allah Subhanahu wa taala nak buat manusia. Dan dijadikan jin ini, dia kata, daripada api samum yang tiada asap baginya, seperti api lintang, dia kata. Ni jin ni dijadikan daripada api samum. Kalau dalam tafsir dia kata api samum maksudnya api yang sangat panas. Api yang paling panas ni color apa tak tahu. Api ni pun macam-macam color dah. Api dapur kita color merah, oranye. Api budak-budak duk belajar di lab tu, daripada Bunsen tu, dia keluar biru. Cerah lagu tu. Hak mana lebih panas? Hak merah oren tu kah? Hak cerah tu kah? Hak mana lebih panas? Tak tahu. Tapi api neraka yang paling panas. Api neraka itu tidak ada contoh banding di atas dunia. Ada orang kata, no, hak paling panas Ustaz, api hak peteri besi tu. Itu pun tidak boleh lawan panas api neraka. Api neraka itu lebih dahsyat lagi. Kalau api dunia ni pun kita dah takut tengok, jangan gambarkan macam mana api neraka. Wal'iyazubillah. Minta Allah jauh kita daripada masuk dalam api neraka ni. Dan dijadikan jin ini daripada api lintang. Dia kata, ni, apa nama petir. Begitu.
Dan ada pada jin itu Islam dan kafir. Jin, masyarakat jin, dia tak serupa iblis. Iblis kafir semua. Iblis ni tak ada yang baik, tak ada yang elok. Iblis, syaitan, semua kafir. Tidak ada Islam. Tapi jin macam manusia. Jin ada Islam, ada kafir. Bahkan jin makan, minum dan mati. Seperti mana anak Adam. Ini Quran punya keterangan. Jin serupa macam manusia. Ada Islam, ada yang kafir. Dia pemakan, dia peminum, dia penikmati. Macam mana manusia makan, manusia minum dan manusia mati. Adapun syaitan, maka tiada pada mereka itu Islam. Bahkan mereka adalah anak cucu iblis. Itu dia. Yang kata iblis, syaitan, Islam tak ada. Tiada mati mereka itu, melainkan apabila mati iblis. Tak mati mereka ni. Bila baru iblis syaitan mati? Bila ditiup sangkakala yang pertama. Bila sangkakala pertama ditiup, mati semua makhluk Allah ada di atas muka bumi ini, termasuk iblis dan syaitan. Selagi tak tiup sangkakala, selagi itu dia hidup. Tuan-tuan, hak cekak pinggang ketika Allah perintah suruh hormat Adam dulu ni. Yang Quran kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bantah depa ni, takabur depa ni kepada perintah Allah. Bila Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam, fasajadu, semua makhluk sujud illa iblis. Melainkan iblis berdiri duk cekak pinggang. Dalam hadis Bukhari kata. Cekak pinggang. Itu sebab cekak pinggang itu dilarang oleh Nabi. Pasal apa? Itu perbuatan yang ditunjukkan oleh iblis ketika Allah suruh dia sembah Adam. Dia berdiri bercekak pinggang. Illa iblis aba wastakbara. Enggan dan takabur dia, tidak mau tunduk kepada Adam alaihi salam. Iblis tu hak tak mau sujud, tak mau hormat kepada Adam tu. Yang cekak pinggang apabila Allah suruh hormat Adam tu. Iblis tu sampai hari ni hidup lagi, tuan-tuan. Sampai hari ni hidup lagi. Apa pangkat dia dalam komuniti iblis ni, wallahu a'lam. Tapi dia ada lagi pada ni. Hang ceritalah pasal sejarah manusia ni, dia tahu semua. Dan sampai hari ni dia kekal kafir di depan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang kata iblis ni, macam tu keadaan dia. Maka disebut dekat kita ni, dia tidak mati melainkan apabila mati iblis. Sampai masa iblis syaitan mati, masa tu baru mati semua iblis syaitan ada ni. Firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan sebut olehmu wahai Muhammad, ketika berkata Tuhan engkau kepada segala malaikat, wahai malaikatku, bahawasanya aku nak cipta manusia daripada tanah salsal, daripada hamain yang busuk, daripada tanah liat yang busuk. Maka apabila aku sudah cipta manusia ini dan aku sudah tium padanya roh aku, maka hendaklah kamu tunduk baginya, yakni sujud kepadanya, akan sebagai sujud tahiyah, yakni sujud bongkok tubuh, dan bukannya sujud hantar dahi di tanah. Itu dia. Tuhan abang lah. Ni, aku nak buat satu makhluk lagi. Tuhan abang di depan, ada depan dia ni, malaikat ada, iblis ada, syaitan ada, jin ada. Ni ada depan ni. Tuhan buat satu pengumuman. Tuhan kata aku nak cipta lagi satu makhluk, dan makhluk tu aku nak namakan dia Adam. Dan aku nak habaq dekat hampa semua. Tuhan kata, sebaik-baik sahaja aku ciptakan manusia ni, Adam ini, aku tiupkan roh masuk di dalam jasad dia, aku mau hampa semua respect dia. Aku mau hampa semua tunjuk hormat kepada dia. Tuhan kata. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada makhluk ada ni. Nak tengok sejauh mana mereka nak taat kepada perintah Allah. Tuhan tahu dah lagi kata iblis tak akan taat dah lagi? Tuhan tahu dah? Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah. Allah lebih mengetahui tentang benda ni. Tapi Allah adakan prosedur tu.
Nak tunjuk kata dia memilih untuk jadi kapiak di depan Allah, iblis ni. Sebab musabab dia apa? Iri hati, dengki. Itu aja. Itu sebab iri hati, dengki ni Islam cukup tak mau. Pasal apa? Pasal dia punca kepada iblis terkeluar daripada rahmat Tuhan. Pasal apa yang iblis tidak boleh bagi respect kepada Adam? Pasal dia iri hati dengan Adam. Pasal dia takabur, dia rasa dia besar, dia mulia, dia lebih daripada Adam. Sifat tu tak mau ada ke kita pada hari ini. Tak boleh dengki, tak boleh iri hati, tak boleh duk jaki kat orang tak pasal-pasal. Pasal apa? Pasal itulah sebab yang menyebabkan terpelantingnya iblis daripada menjadi orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ajak Adam? Fa'allamahu al-asma'a kullaha. Yang mengajak Adam ni tentang al-asma', nama-nama benda semua. Siapa? Ni makhluk yang Allah buat dahulu daripada Adam alaihi salam. Ni depa ni yang ajak malaikat pi ajak dekat Adam ni nak panggil apa, ni nak panggil apa, tiap-tiap satu benda ni ada nama dia. Kalau tidak mana nak tahu kata pintu tu pintu. Macam budak baru beranak mai dia tahu kata tu pintu. Dia pun tak tahu. Melainkan kalau dia teriak, ketuk pintu dia sengap, maka dipanggil dia Ahmad Al-Bab. Maka dia tahu kata Al-Bab itu pintu. Tu pun nak kena orang ajak dia. Al-Bab itu pintu. Al-Bab tu bukan hang. Hang ni dipanggil Ahmad Al-Bab pasal ketuk pintu hang dia. Oh baru dia tahu. Itu Al-Bab. Ini Ahmad. Dia kata. Karena ketuk aku diam, maka Ahmad Al-Bab. Baru dia faham. Itu pun nak kena ajak. Demikian hal semua benda ni nak kena belajar. Kalau tidak kita tak tahu. Kita tak tahu apa ni nak panggil apa, ni nak panggil apa, ni nak panggil apa. Tak tahu. Ini ilmu. Ilmu ni diajak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dengan perantaraan malaikat. Dia ajak dia satu-satu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan aku tiup roh kepadanya, maka hendaklah kamu tunduk bagi respect dengan sujud kepada dia. Tapi sujud itu sujud tahiyah. Sujud respect. Sujud hormat. Yakni tunduk, bongkok tubuh. Bukannya dengan sujud macam mana sujud dalam sembahyang. Kita tidak boleh sembah manusia macam mana kita sembah Allah. Allah kita sembah letak dia atas tanah ni. Itu kita sembah Allah, membesarkan Allah. Manusia kita respect tidak boleh melebihi tahap sembah kita kepada Allah. Bongkok pun jangan sampai tahap rokok. Jangan sampai tahap rokok. Sebab rokok itu hormat Allah. Kita bongkok sikit aja sebagai tanda respect dekat dia. Jangan melebihi hormat kita, besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Maka sujud malaikat semua sekali melainkan iblis. Itu dia. Semua orang tunduk taat perintah Allah, iblis dah. Semua sujud. Tengok-tengok ada duduk berdiri cegat, tak mau nak sujud. Siapa dia? Iblis. Tiada sujud dia. Bahkan bantah dia bahawa jadilah iblis itu daripada orang-orang yang sujud. Dia bantah tak mau jadi orang yang sujud macam orang lain. Bila semua orang sujud, dia seorang duduk cekap pinggang. Nampak kebesar diri dia tu. Tuan-tuan ingat balik. Nanti kita baca di Lake Home kot. Tajuk yang akan datang ni dia mai cerita tentang sujud tilawah. Sujud tilawah ni maksudnya sujud kerana bacaan ayat-ayat tertentu dalam Quran. Baca ayat sajdah yang orang baca pagi jemaah apa semua tu, dia panggil sujud tilawah. Berlaku pada zaman Nabi SAW, satu orang tua dah. Bila mai tang ayat tilawah, orang semua sujud, dia tak mau sujud. Dia cekak tanah ada dia ambil buah di diri dia aja. Dia bukan uzung, tak boleh sujud no, dia saja tak mau sujud. Dia ambil tanah, dia buah di diri dia. Dia kira sama macam orang sujud atas tanah. Apa kata dalam hadis tu? Tidak lain, tidak bukan. Kami melihat, sahabat kata, akhir hidupnya sebagai orang kafir. Pasal apa tu? Pasal dia nak tunjuk ke Tuhan, kata dia besar diri. Perintah sujud apabila jumpa ayat tilawah ni perintah daripada Allah. Nabi bagi tahu. Bila dia tak mau buat dengan niat kata nak bantah, nak besar diri, hak ni Tuhan marah. Besar diri ni Tuhan marah. Akibat dia apa dia?
berakhir hidup dia dengan kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di sana nanti insya-Allah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Tengok, punyalah Tuhan ni berlembut dengan makhluk dia. Bila Allah perintahkan, kata bila aku buat Adam, aku bagi roh dekat dia, hampa semua kena bongkok, tunjuk kata hampa hormat dekat dia. Ini perintah aku. Fasajadu, semua pakat sujud illa iblis. Iblis tak mau sujud. Tuhan tak terus ambil tindakan dekat dia. Tuhan tanya dia elok-elok. Tuhan tanya iblis yang bantah ni, Tuhan tanya elok-elok. Tuhan kata apa? Qala ya iblis malak. Tuhan kata, wahai iblis, apa hal dengan kamu ni? Alla takuna ma'as sajidin. Kamu tak bersama dengan orang-orang lain yang sujud. Tuhan bagi peluang dekat dia untuk nak jawab. Kalau hari ni dia kata apa? Bagi show cause letter. Bagi surat tunjuk sebab. Sebelum tindakan diambil, hang bagi tahu dulu pasal apa yang hang buat macam tu. Bagi show cause letter, bagi surat tunjuk sebab. Pasal apa? Aku dah bagi tahu bila aku buat Adam, aku bagi roh dekat dia, aku mau hampa semua sujud hormat dekat dia. Semua sujud kecuali hang. Tuhan kata, pasal apa hang tak sujud? Tuhan tanya dia, Tuhan bagi peluang dekat iblis untuk jawab. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Oh, dia jawab depan Tuhan. Apa dia kata? Sembah iblis, hamba tidak mau sekali-kali sujud kepada manusia yang Tuhan aku jadikan dia daripada tanah liat hitam busuk itu. Oh, dia jawab macam tu depan Tuhan. Dia jawab macam tu. Dia kata, aku dengan Tuhan aku tak ada masalah. Masalah aku dengan Adam. Tuhan tetap Tuhan aku, tapi dia ni aku tak boleh terima. Pasal apa aku tak boleh terima dia? Pasal dia dijadikan daripada salsal, daripada tanah liat yang masnun, yang busuk hina. Aku dijadikan daripada api yang mulia. Mana mungkin nak suruh aku pergi sujud kepada orang yang asal kejadian dia hina. Dia kata. Angkuh kata angkuh tu, oh, itu bukan angkuh, itu takabur. Maka Islam tidak mau ada orang macam ni di dalam Islam. Islam mau orang Islam ni apa dia? Sami'na wa ata'na. Kalau itu Quran, kalau itu hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami tidak akan cakap pandai. Kami tidak akan berbelit-belit di dalam berbicara. Kami tidak akan cari alasan untuk menolak perintah Quran dan perintah hadis Nabi. Tapi bila mempersoalkan Quran, mempersoalkan hadis Nabi, ini manusia sama macam iblis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Nah, Tuhan sudah tunjuk cengeng dia. Tuhan bagi chance dekat iblis untuk jawab. Aku jadikan Adam, aku suruh hampa hormat dia. Semua boleh hormat kecuali iblis. Tak apa, Tuhan tanya dia lagi. Apa masalah dengan hang? Malak. Apa kena dengan kamu ni? Aku suruh sujud Adam, semua sujud, kamu saja tak boleh sujud. Apa kena dengan kamu? Tuhan tanya, Tuhan bagi muka kat dia. Dia jawab dengan angkuh. Aku sekali-kali tidak boleh sujud kepada Adam kerana dia banding dengan aku, dia hina. Bila dia jawab macam tu, Tuhan dia mai cengeng dia. Tuhan dia mai murka dia. Tuhan dia mai sifat takabur dia. Sifat takabur ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Tuhan kata apa? Dia kata al-kibriya'u ridai. Tuhan kata takabur itu adalah selendang aku. Tuhan kata. Maknanya sifat takabur itu aku saja yang boleh bersifat dengan dia.
Barang siapa yang mengambil al-kibriya, mengambil takabur, buat pakai, buat sifat dia, dia menentang aku, dan dia akan keluar daripada rahmat aku. Rahmat ni maksud apa tuan-tuan? Belah kesian. Rahmat ni maksudnya belah kesian. Bila Tuhan dah tak kesian dekat kita, maka disitulah berakhirnya hidup kita. Pasal apa? Pasal kita hidup ni atas kesian Tuhan. Ni kita ni hari ni boleh duduk hidup, boleh duduk makan, boleh duduk minum, boleh duduk berjalan, boleh duduk bergelak, boleh duduk berkawan, boleh duduk pergi kerja, boleh duduk cari duit. Ni semua ni pasal apa? Pasal Tuhan kesian kat kita, dia bagi. Bila Tuhan sudah tidak kesian dekat kita, dia bagi benda tak elok dekat kita, dan dia tak mau dengar doa kita. Disitulah bermulanya jahanam hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Firman Allah, maka keluar oleh kamu wahai iblis daripada syurga ini. Habis. Dia sampai tahap tu dah. Jawab dengan nada takabur tu, Tuhan terus kata apa? Fakhruj. Hampir keluar daripada syurga ni. Hang tak selak ke diri. Aku jadikan hang. Aku bagi hang duduk dalam syurga. Hang tak tahu dia luar daripada syurga macam mana, hidup dia susah macam mana. Jadi kita dengan anak kita lah. Kita boleh duduk berlembut, kita boleh duduk nasihat, kita boleh duduk cakap elok dekat dia dan sebagainya. Kalau dia tunjuk satu hari dia tak entang kat kita, itu maknanya dia tak sedar diri. Itu maknanya dia tak tahu, kata dia duduk dalam rumah kita, dengan kesenangan kita bagi dekat dia, dengan kasih sayang yang kita tumpah dekat dia, dengan segala-gala kehendak dia kita penuhi. Itu satu nikmat yang tak boleh dijual beli. Dia tak reti. Sampai satu hari kita kata fakhruj, hampir keluar daripada rumah ni. Dia keluar tu baru dia tahu, kata rumah ayah dia tu sebenarnya syurga dalam dunia ni. Itu bandingan rumah dengan syurga, bukan bandingan dia, tapi cukup untuk nak bagi faham. Iblis ni bila Tuhan kata dekat dia fakhruj minha fa innaka rajim, hang keluar daripada syurga hari ini juga. Bahkan engkau pada hari ini rajim, menjadi makhluk yang kena rejam. Maksudnya kena hina, kena laknat habis-habisan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kena hambat keluar dia daripada syurga ataupun daripada langit itu. Dan bahawa atas engkau itu laknat aku. Tidak cukup dengan kena halau. Tuhan kata dekat iblis ni, wa inna 'alaika la'nah, atas hang kena laknat aku. Habis. Kalau ibu bapa ni dia kata kat anak dia, hang keluar daripada rumah ni, aku tak mau tengok dah muka hang. Habis. Keluar pergi jadi susah, duit tak ada dalam poket, nak makan pun tak ada, duk melewang sana sini. Masa tu baru kenal masjid, pergi tumpang tidur tepi kolah masjid dan sebagainya. Sengap-sengap telefon dekat mak, ayah marah lagi dah ni, saya nak balik ni, saya duduk ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga sampai pada hari kiamat. Tuhan kata sampai hari kiamat aku laknat hang. Habis cerita hang aku tak mau dengar dah. Tuhan kata dekat iblis, laknatullah alaihim ajma'in. Tuan-tuan, kita jangan sampai jadi hamba Allah yang Allah kata lugu tu kat kita. Jangan. Dia bagi umur kat kita sampai 80 sampai 90, duk bercakap merapu, duk kata macam-macam dekat hukum Allah. Sampai satu tahap Tuhan kata, hang pi merambui, aku tak mau tengok muka. Habis kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sembah iblis. Iblis yang kena halau ni cakap pandai lagi. Sembah iblis kepada Allah. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta lagi tuan-tuan. Kata iblis, takhirkan hamba, yakni jangan bagi hamba mati sampailah hari dibangkitkan segala manusia yang mati. Itu dia minta. Dia sudah kena laknat Allah, dia sudah kena halau keluar daripada syurga, dia minta last dekat Tuhan. Okeylah, tak apa, dia kata. Dia jadi macam ni. Dia kata okeylah, tak apa. Saya jadi macam ni kerana apa? Kerana Adam tak guna ni, dia kata. Tuan-tuan nampak ada iri hati tu? Iri hati tu. Okey, tak apa.
Saya daripada satu kesayangan Tuhan sebelum ni, tiba-tiba sekelip mata saya dihalau keluar daripada syurga dan laknat kena dekat saya sampai hari akhirat. Pasal apa? Pasal Adam ni, dia kata. Okey, tak apa. Dia kata, saya terima benda ni. Cuma saya nak minta. Dia kata. Dia minta apa? Minta, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhanku, jangan matikan aku ni sampailah kepada hari kiamat esok ni. Dia minta panjang umur. Tak mati iblis dan suku sakat anak cucu cicit dia tak mati. Beranak mai tak mati. Hak duk ada zaman tu, zaman kena murka Allah tu duk ada lagi, hak duk beranak mai duk mai lagi. Punya ramai dia ni duk ada ni, duk celah-celah kita ni, duk ada ni. Dia kata apa Samsuri ni pergi duk cerita pasal kita malam marah ni dia. Dia tengang tuan-tuan ni. Tengok dia kata tu sebutlah, baru kita duk kata dia sebutlah, marah. Oh, dia kata tengok, dia sonok kita kena halau keluar daripada syurga, dia sonok, dia habaq dekat orang kata kita kena halau, tengok, hang jaga hang, dia kata. Geram dia. Marah dia. Pasal apa? Pasal kita tahu rahsia dia. Ini yang kata iblis ni. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Firman Allah, wahai iblis, bahawasanya engkau itu daripada jumlah segala orang yang diberi tangguh. Tuhan bagi apa yang dia minta. Tuhan kata okey, no problem. Hang mau panjang umur? Ni hang ni Adam akan mati. Lepas Adam akan main Nabi Nuh, Nuh akan mati. Lepas tu dia akan main Nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pun akan mati. Hang tak mati. Sebab apa? Sebab hang tak mau mati lagi kan? Sebab apa? Sebab hang minta panjang umur kan? No problem. Aku luluskan permohonan hang. Apa dia ayat dia? Ini ayat dia. Tuhan kata fa innaka minal munzarin. Sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk daripada kalangan orang-orang yang diberi tangguh, diberi umur panjang, ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah sampai kepada waktu yang maklum, iaitu ditiup sangkakala yang pertama. Itu dia Tuhan bagi dekat dia. Hang akan hidup sampailah ditiup sangkakala yang pertama, dan waktu mati segala makhluk, waktu itulah baru hang dan suku sakat hang mati. Tuhan bagi dekat dia. Maka panjang umur iblis syaitan ni, apa guna tuan-tuan umur panjang dalam keadaan kena laknat Allah? Itu dia nak abang kat kita. Tak ada guna kalau satu orang sambut hari lahir, kita hantar SMS dekat dia, selamat ulang tahun yang keberapa, mudah-mudahan panjang umur. Tak ada guna tuan-tuan. Kita kena tulis mudah-mudahan panjang umur dalam kebajikan. Panjang umur saja tak ada makna. Pasal apa? Tak ada makhluk di atas dunia yang lebih panjang umur daripada iblis. Apa guna panjang umur kalau dalam keadaan dilaknat Allah Subhanahu wa taala? Kita wish dia selamat hari lahir yang keberapa, mudah-mudahan panjang umur dalam kebajikan. Panjang umur di dalam taat kepada Allah. Hak tu yang kita nak minta. Pendek umur pun tak apa, tapi kita dalam taat daripada panjang dalam derhaka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia minta lagi yang kata iblis ni. Maka sembah iblis lagi, wahai Tuhanku, dengan sebab barang yang engkau sesat akan daku jadi kafir. Maka aku nak menghiasi bagi mereka itu, yakni bagi manusia anak cucu Adam esok ni, di atas muka bumi esok ni, nampak elok kerja maksiat dan kufur. Itu dia minta dekat Tuhan. Satu, minta panjang umur. Yang kedua, aku minta izin kepadamu ya Allah, Adam yang menjadi punca aku jadi macam ni hari ni, Adam dan anak cucu dia, aku akan pastikan mereka ni bila tengok benda maksiat syok. Aku akan pastikan mereka ni bila tengok pampir mereka syok. Aku akan pastikan mereka ni di atas dunia esok bila tengok gambar lucah mereka syok. Aku akan pastikan mereka ni di atas dunia esok bila buat benda dosa mereka syok. Hak ni satu aku minta, dia kata. Izinkan aku. Alang-alang dia kata, aku akan basahkan bumi Melaka. Itu siapa tu cakap macam tu?
Pura pasal bebai. Bebai punya pasal, tak apa. Dia kata, okey, tak apa. Aku akan, dia main. Jangan macam tu. Pasal apa? Itu semua ayat nak pelingkup kita. Iblis sudah guna ayat tu. Dia kata, ya Allah, dia kata, Adam ni punya pasal, aku sudah jadi macam aku jadi pada hari ini. Aku minta izin lagi satu. Aku akan buat Adam dan anak cucu dia. Tuan-tuan, dia berjaya tak buat, tuan-tuan? Tak dan mai kita. Anak Adam dia dah buat. Siapa dia? Habil dengan Qabil. Dia dah buat. So dia yang kata iblis syaitan ni. Dendam dia ni membara. Tak dan mai kat kita ni. Anak Adam aja. Habil dengan Qabil. Dia dah buat dah. Sehingga kenapa jadi? Qabil akhirnya menjadi pembunuh yang pertama di dalam sejarah kemanusiaan ni. Dia pembunuh yang pertama. Sehingga Nabi Muhammad SAW kata apa? Ni dalam nak menceritakan tentang man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa buat satu contoh tak elok, maka dia dosa. Dan selagi mana orang duk ikut buat benda tak elok tu, orang lain berdosa dan dia turut menanggung dosa orang lain. Nabi kata apa? Nabi kata demikianlah juga dengan Qabil, anak Adam ini. Qabil ni setiap kali berlaku pembunuhan di atas muka bumi ini, Qabil menanggung dosa. Pasal apa? Pasal dialah orang yang mula-mula memperkenalkan bunuh orang di atas muka bumi ini. Angkara siapa yang Qabil jadi macam tu? Angkara siapa? Angkara iblis, laknatullah alaihim ajma'in. Apa yang dia minta kepada Allah dikotakan, ditunaikan. Ini yang kita nak kena berjaga dengan iblis syaitan ni. Dia pedaya kita ni, habis kita. Itu sebab tuan-tuan ada masa pergi beli satu buku, tajuk dia Talbisu Iblis. Talbisu Iblis maksudnya belitan iblis. Macam mana iblis dia belit kita ni. Dia tak kira hang siapa. Hang ulama, dia belit cara ulama. Hang orang politik, dia belit cara orang politik. Hang pemimpin dalam masyarakat, dia belit cara pemimpin masyarakat. Hang siapa? Dia tak kira. Dia approach orang tu sesuai dengan orang tu siapa. Ini yang kata iblis, laknatullah alaihim ajma'in. Maka kata iblis, wahai Tuhanku, dengan sebab barang yang engkau sesat akan aku jadi kafir. Maka aku hendak menghiaskan bagi mereka itu, yakni bagi Adam dan anak cucu Adam ni, di atas muka bumi, nampak elok benda maksiat dan kufur itu. Mereka nampak elok, mereka syok dengan benda maksiat. Dan aku hendak sesat akan mereka itu sekalian daripada jalan agama engkau. Aku akan make sure, aku akan pastikan anak cucu Adam ni tergelincir daripada jalan agama Islam yang sebenar. Kok mana pun dia nak twist kita, bagi kita ni terkeluar daripada landasan yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bubuh satu pengecualian. Siapa dia yang akan selamat? Melainkan segala hamba engkau yang ikhlas, yakni daripada orang yang mukmin yang buat kerja ibadah ini ikhlas kerana engkau semata-mata. Siapa yang ikhlas, aku tak payah buat apa. Satu word, satu perkataan, satu benda mudah sebut, tapi payah nak buat. Ikhlas. Simple aja word tu, ikhlas. Tapi bukan senang nak jadi orang yang ikhlas. Bukan senang. Kita buat apa pun nak dapat ikhlas tu bukan senang. Siapa yang boleh dapat benda tu, itu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tiada akan makan, akan tipu daya iblis itu. Iblis kata orang ikhlas tak termakan dengan tipu daya dia. Iblis tak boleh nak memperdayakan orang ikhlas ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, qala hadza siratun alayya mustaqim. Firman Allah, inilah jalan yang aku hendak sebut. Inilah jalan betul, iaitu agama Islam. Tuhan abang. Tuhan kata apa? Inilah jalan lurus dan menjadi tanggungjawab aku untuk memelihara Islam ni. Buatlah apa pun ke Islam ni, Islam genuine, Islam tetap asli sampai hari ni. Pasal apa Islam ni boleh terpelihara? Pasal ayat ni. Tuhan kata, inilah Islam jalan aku dan tanggungjawab aku memelihara Islam ini. Terus apa buat apa? Islam tetap kukuh, tetap utuh
Walau berapa ramai orang tinggal Islam, berapa kali ganda tu orang masuk Islam. Dia jadi macam tu. Pasal apa? Pasal Allah pelihara Islam ini. Iaitu dia kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin." Bahawa segala hamba aku yang ikhlas buat ibadah kepada aku, tiada bagi engkau atas mereka itu kekuatan untuk tipu daya mereka itu. Tuhan kata selagi mana ada hamba aku yang ikhlas, selagi itu hang tak boleh buat apa ke depa. Tuhan kata. Ikhlas ni dia kena gerum. Dia kena suburkan ikhlas itu. Ikhlas ni kita kena start, kena buat benda orang tak tahu. Paling simple contoh apa tuan-tuan? Tak ada siapa tahu kalau kita bangkit pukul 3.30, pukul 4 pagi. Itu kita kena buat. Kalau itu kita boleh buat, kita sedang menyuburkan ikhlas dalam diri kita. Benda haduk buat mata orang duk tengok ni susah tuan-tuan. Susah. Dia dapat ikhlas 2 hari. Hari ketiga hilang ikhlas. Dia dapat ikhlas dalam sejam. Dia masuk jam yang kedua, dia hilang ikhlas. Tapi benda hak kita buat tak ada siapa tahu ni. Kalau kita boleh istiqamah buat benda tu, kita tahu kata Allah aja tahu benda ni. Kita boleh istiqamah benda tu. Tuan-tuan, itulah latihan ikhlas yang cukup cantik. Kita jadikan dia sebagai satu yang kita komit diri kita. Kita wajibkan diri kita buat benda tu. 4.30 ringgit. Apa pun tak tahu. Dia ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Sengak-sengak. Tak mau kacau siapa dalam rumah kita. Tak mau kacau siapa. Habis sangat kita dengan bini kita aja. Pakat dah saja. Malam ni kita semayang sikit. Dia kata tak lah, letih, tak apa. Kita bangkit. Kalau dia kata okey, 2 orang. Kuat sikit. Bangkit, semayang. 2 rakaat. 2 rakaat. 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 orang aja. Buka Quran baca. Buka Quran baca. Kita baca, dia dengar, dia baca, kita dengar. Sama-sama pakat baca. Ambil setengah jam. Semayang 5 minit. 20 minit, 25 minit. Abuan kita nak baca Quran dan sebagainya. Tidur balik. 2 orang aja. Ikhlas kerana Allah. Terus ceritakan siapa dekat sebelah rumah pun tak mau abang. Dekat adik-beradik pun tak mau cerita. Kita buat. Pasal apa? Nak gerum. Ikhlas dalam hati. Ini keikhlasan boleh dibentuk. Lagi biji mata duk tengok ni lagi tu susah tuan-tuan kita nak buat apa pun. Dia nanti mai lintasan-lintasan ni. Pasal apa? Iblis syaitan dah kata dah. Kok mana pun la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan pastikan depa disesatkan semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan bahawasanya neraka Jahannam itu merupakan tempat janji mereka itu, yakni orang yang ikut engkau sekaliannya. Itu dia. Neraka Jahannam tu tempat janji kepada orang yang tidak ikhlas kepada Allah, orang yang derhaka Allah Subhanahu wa taala. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ni dia nak cerita pasal neraka. Dia kata bagi neraka itu 7 pintu, iaitu bagi 7 tingkat. Neraka ni 7 tingkat, tiap-tiap satu tingkat dua ada pintu dia. Maka tiap-tiap pintu itu daripada mereka itu firqah yang dibahagi. Tiap-tiap satu neraka tu ada pintu, dan tiap-tiap pintu tu ada orang yang akan masuk dia. Pertama, neraka Jahannam, iaitu tempat orang mukmin yang buat maksiat, kadar maksiatnya, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang ini satu. Neraka Jahannam, kita orang Islam beriman kepada Allah tapi buat dosa. Neraka Jahannam kita. Sampai bila? Sampai tertebus dosa kita, baru kita dilepas keluar. Satu. Yang kedua, dia kata neraka Lazza. Neraka Lazza, iaitu tempat orang Nasrani. Depa ni di neraka Lazza. Yang ketiganya neraka Hutamah. Ni semua ada sebut dalam Quran ni, nama-nama ni. Neraka Hutamah, iaitu tempat Yahudi. Dan yang keempatnya neraka Sa'ir, iaitu tempat Sabi'un. Sabi'
Sabi ini maksudnya murtad. Orang Arab Quraisy sembah berhala. Apabila Nabi Muhammad bawa Islam, mereka ikut Nabi Muhammad, mereka jadi orang Islam. Di kalangan mereka kata dekat kawan yang ikut Nabi Muhammad ni, mereka kata anta sabi, hang sudah murtad. Murtad maksudnya apa? Murtad daripada agama dia masuk Islam. Keluar daripada agama sembah berhala masuk Islam. Murtad pada mereka lah. Jadi sabi itu maksudnya keluar agama. Firqah, iaitu satu firqah daripada Yahudi. Kelimanya neraka Saqar, iaitu tempat majusi yang sembah api. Yang keenamnya neraka Jahim, iaitu tempat kafir musyrikin. Dan yang ketujuhnya neraka Hawiyah, iaitu tempat segala munafiqin. Neraka 7 tiada masuk melainkan maksiat dengan salah satu anggota yang 7 saja dia nak ambil kena mengena tu. Neraka Tuhan buat 7 pasal apa? Pasal anggota kita ada 7. Dia kata, kita buat kesalahan dengan mana-mana anggota ada 7 ni, nerakalah tempat dia. Dia nak abang lagu tu. Dan syurga ada 8. Sebab kerja ibadah dengan 7 anggota itu ditambah lagi dengan ibadah hati jadi 8. Ibadat pun dengan anggota 7 juga. Sama juga dia kata. Tambah satu lagi dalam hal ibadat, dia tengok hati kita. Kalau hati kita ikhlas, ibadat itu terpakai. Kalau tidak ikhlas, ibadat itu sudah jadi masalah. Maka dia kata syurga itu dibuat 8 tingkat. Firman Allah, innal muttaqin jannatin wa uyun. Bahawasanya segala orang yang muttaqin itu di dalam segala syurga dan mata air yang mengalir di dalamnya. Dikatakan bagi mereka itu, yakni bagi ahli syurga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu akan dia, yakni akan syurga itu dengan selamat, aman daripada segala ketakutan. Masuk syurga ni makna berakhir ketakutan. Lagi mana duduk dalam neraka, lagi itulah duduk dalam ketakutan. Tak tahu apa lagi nak main saat lagi. Tak tahu azab apa lagi nak kena kita saat lagi. Tak tahu bila nak keluar daripada neraka ni. Takut. Tapi bila keluar aja daripada neraka, pergi ke syurga, berakhirlah segala ketakutan. Dan masuklah syurga itu bisalamin aminin, dengan selamat dan aman sejahtera. Begitu. Firman Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami, yakni Allah, buang ataupun cabut barang yang di dalam hati mereka, ahli syurga itu, daripada hasad dengki. Masuk syurga, tak ada dah hasad dengki. Tuhan buang dengki daripada hati. Dengki ni dia penyakit. Penyakit ni benda boleh dibuang. Dengki, hasad ni dia penyakit yang lekat di hati. Bila masuk dalam syurga, Tuhan dia bersihkan hati. Dia buang hasad dengki tinggal di luar. Masuk syurga, tidak ada hasad dengki. Nampak? Sebab Nabi SAW semasa nak melalui Isra' dan Mi'raj, dalam hadis sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim cerita, Allah hantar Jibril mai buat apa? Proses hati Nabi dulu. Belah dada. Bawa keluar hati, basuh dengan air Zam-Zam. Pasang balik. Baru dibawa dalam Isra' dan Mi'raj. Nak habang kata hati tu boleh dibersihkan. Simbolik yang Allah tunjuk, nak habang kata hati kita ni boleh dibersihkan. Kita boleh jadi orang baik. Siapa pun boleh jadi orang baik. Dengan syarat dia mujahadah diri dia. Buang benda tak elok daripada hati dia, daripada diri dia. Tinggallah hati yang bersih dan elok untuk dia jadi orang yang beriman kepada Allah. Ayat ni tuan-tuan, dia ada cerita dia. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kan Sayyidina Ali dengan Aisyah, isteri Nabi, terlibat dalam perang. Perang apa? Perang Jamal. Jamal ni makna apa? Unta. Unta. Pasal apa perang tu dipanggil perang Jamal? Pasal apa? Pasal mengambil sempena Aisyah turun dalam perang tu naik unta. Satu isteri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang yang beriman, terlibat dalam satu perang. Perang pula dengan siapa? Dengan menantu dia. Dengan siapa?
dengan Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Dengan siapa? Dengan suami Fatimah, anak kesayangan Nabi. Aisyah ni siapa? Aisyah ni Ummul Mukminin, isteri Nabi, yang Nabi mati di pangkuan dia. Dalam bab ni nak timbang tak lepas. Nak timbang ni, kalau keputusan pertimbangan tu nak kata siapa betul siapa salah, tak boleh dapat jawapan. Aisyah dengan segala keistimewaan yang ada dekat dia, Ali dengan segala keistimewaan yang juga ada dekat dia. Tapi itulah fitnah yang berlaku pada zaman itu. Perang di antara dua tokoh besar ini. Dalam perang ni, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Osman bin Affan memihak kepada Aisyah. Ali bin Abi Talib sebagai satu manusia biasa, dia tekilan dengan Osman ni, pasal Osman tak menyebelahi dia. Dia tekilan. Dia mengharapkan Osman duduk sebelah dia. Tiba-tiba Osman duduk sebelah Aisyah, dia tekilan. Kemudiannya Ali bin Abi Talib kata apa? Dia kata, aku harap di dalam syurga esok. Dia kata, aku dan Osman duk ada sama-sama di dalam syurga. Dan ayat yang Allah sebut, ayat 47 surah Al-Hijr ini, dapat kepada aku dan Osman. Apa dia? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami buang barang yang ada di dalam hati ahli syurga itu daripada hasad dengki. Ali sebut macam tu. Nak habang ketekilannya dia pasal Osman tak side belah dia. Dia kata, aku harap dalam syurga esok, aku dengan Osman, apa yang Allah sebut dalam surah Al-Hijr ini dapat kat kami. Aku tidak ada ingat tak elok ke dia, dia tak ada ingat tak elok ke aku. Ali bin Abi Talib pergi cari satu orang sahabat, nama dia anak kepada Talhah. Contoh kalau baca cerita perang Jamal di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Oh tuan-tuan, air mata boleh keluar. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi kalau baca kitab tu cerita pasal perang Jamal, air mata boleh keluar. Macam mana dia menggambarkan menyelesainya semua orang yang terlibat di dalam perang Jamal tu. Apabila selesai habis perang Jamal ni, bila selesai habis perang Jamal ni, dalam masa duk perang tu, dalam masa perang tengah duk gawat tu, ada seorang mai habaq dekat Ali. Kata Aisyah jatuh daripada unta dia. Ali bila dengar macam tu, dia redah pi tengah perang ni, dia redah pi, dia nak pi tengok betul ke Aisyah jatuh. Tuan-tuan, perang tapi sayang yang Nabi tanam dalam hati tak boleh hilang. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah cerita benda ni. Ali redah pi ni, tengah duk perang dengan dia redah pi, dia pi cari unta yang Aisyah naik ni. Pi tengok, jumpa Aisyah duk ada atas unta elok-elok. Dia panggil mak dekat Aisyah ni. Dia kata, wahai ibuku, tak ada apa-apa kah? Aisyah kata, aku tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Balik pergi ke tempat dia. Perang, tapi macam tu punya kasih sayang dia ada. Bila perang semua dah selesai, Ali pergi masuk di tengah medan perang, pergi cari ni mayat yang duk bergelempang ni. Pihak dia dan pihak Aisyah yang mati bergelempang ni. Dia pergi kalih satu-satu, jumpa mayat Talhah, sahabat Nabi ni. Bila dia kalih mayat, tengok Talhah, air mata Ali terah turun. Dia reba mayat Talhah tu. Ali kata apa? Dia kata, kalaulah sekiranya boleh patah balik masa 20 tahun dulu, aku akan pastikan perang ni tak jadi. Tuan-tuan, buku sejarah yang kita baca di sekolah tak cerita benda ni. Buku sejarah yang kita baca di peringkat SPM baik, di peringkat STPM baik, kita baca sejarah Islam, cerita perang Jamal aja, tapi dia tak cerita kepada intipati yang berlaku di dalam perang itu. Bagaimana ukhuwah, persaudaraan yang ada di dalam diri para sahabat ni, dia tak highlight benda tu. Ali pergi kali-kali tengok mayat Talhah, dia tahu Talhah dengan Nabi ni hubungan macam mana. Dia pegang tu, air mata dia turun. Dia kata, ya Allah, kalaulah masa boleh ghostan pi 20 tahun ke belakang, aku akan pastikan tidak berlaku perang ini. Ni yang cerita ni.
Ini ayat ni Nabi panggil anak Talhah ni. Ini apa nama Ali panggil anak Talhah ni. Dia panggil mai. Dia kata, engkau ingat bapa kamu korban dia dalam perang Jamal. Aku berharap supaya ayat ni, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Aku harap ni apa yang Allah kata dalam ayat ni, bila masuk syurga esok, Allah buang segala ingat tak elok kepada sama-sama kita ni, dan jadilah kita ni ikhwana, bersaudara. Aku harap aku begitu dengan bapa kamu Talhah. Ni ayat ni disebut oleh Ali bin Abi Talib, dan benar ni direkodkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, ala sururim mutaqabilin. Mereka itu duduk, ahli syurga itu duduk di atas kerusi daripada emas bertatahkan zabarjat dan yakut. Ni nak cerita duduk dalam syurga ni, tak tahu nak abang macam mana. Duduk dalam syurga ni yang kata kursi bertatahkan zabarjat dan yakut. Kursi duduk tu pun cukup istimewa, dengan intan permata berlian dua ada di kursi duduk tu. Berhadapan sekalian muka pada muka. Dalam syurga ni boleh duduk berdepan, hang tengok aku tengok hang. Yang kata mutaqabilin ni duduk menghadap muka. Tiada muka bagi belakang kerana berpusing kursi dengan mereka itu. Dalam syurga tak ada orang beralih ke lain, tak ada. Atas dunia ada. Atas dunia kita dengan dia ni ada sikit hal macam mana nampak kita berbuat pergi ke lain bang. Pasal apa tak syok? Kita pernah dengar di telinga ada seorang mahabang, dia ni duk kata kat kita macam-macam. Satu hari kita jeremuh dengan dia tengah jalan. Kita tak kata apa balik kat dia, tapi hati tawak punya pasal kita beralih pergi ke Lembang. Tak mau nak berjeremuh dengan dia. Pasal apa? Bila berjeremuh dia main salam elok-elok, ustaz apa abang, tapi kita dah dengar cerita. Dia duk lonyai kita kat belakang dahsyat sangat. Kita nak lari ke lain. Itu tidak ada dalam syurga. Dalam syurga ni hang jumpa aku jumpa hang bila pun hati lapang. Tak ada ingat dia macam-macam, dia tak ada ingat kita macam-macam. Kita bersih hati dengan dia, dia bersih hati dengan kita. Yang kata ahli syurga ni antara satu dengan satu bersih hati semuanya. Firman Allah, la yamassuhum fiha nasab. Tiada sentuh akan ahli syurga itu dengan penat. Dalam syurga ni tak penat. Atas dunia ni penat tuan-tuan. Atas dunia ni penat. Macam-macam penat dia ada atas dunia ni. Penat nak cari makan satu, penat, oh penat atas dunia ni penat. Kan? Penat perempuan cara perempuan, penat laki-laki cara lelaki, kira penat. Hak lebih teruk penat ni bila kena penyakit penat. Hal tu lagi teruk. Dia bawa gas dalam poket ni. Oh yang tu memang penat betul yang tu. Sekali dia main tu dengan mata dia pun nak putih liat dia gagal dalam poket nak ambil nak inhaler, nak smoke tu. Seluk poket, buh poket ni duk cari dalam poket ni. Mata dia putih-putih, kita kata habis humuk dah dia. Yang tu penat betul. Yang tu penat betul. Dalam syurga esok penat kerja pun tak ada, penyakit penat pun tak ada. Dia kata la yamassuhum fiha nasabun. Tidak akan menyentuh ahli syurga itu penat. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tiada mereka itu, yakni ahli syurga itu daripadanya dengan keluar selama-lama. Dan masuk syurga tak keluar dah. Yang kata syurga ni bila masuk abadan abadan. Cerita keluar ni tak ada dah. Masuk tu tak keluar dah. Itu yang kata syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Khabarkanlah olehmu ya Muhammad kepada hamba aku, kepada umat-umat engkau, bahwasanya aku Tuhan yang amat mengampuni lagi amat kasih sayang. Allah suruh Nabi Muhammad habaq ke kita ni. Kata Allah Subhanahu wa taala tu dia cengih, dia garang ada masa dia. Bukanlah Allah tu garang sepanjang masa. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafurur Rahim. Dia pengampun dan dia penyayang dekat kita ni. Buatlah salah. Kalau kita tak buat salah, ternafi sifat pengampun Allah. Sifat pengampun Allah ni ada pasal apa? Pasal adanya hamba dia yang buat salah. Barulah sifat pengampun Allah boleh pakai. Buatlah salah, minta ampun kepada Allah. Dalam hadis Qudsi, Tuhan kata apa? Aku buka tangan aku seluas-luasnya untuk menerima pengampunan, untuk menerima minta ampun
daripada hamba-hamba aku di siang hari. Tu malam Tuhan kata, aku buka tangan aku seluas-luasnya untuk nak menerima minta ampun daripada hamba aku yang buat dosa di siang hari. Dan di siang hari aku buka tangan aku seluas-luasnya untuk nak terima minta ampun daripada hamba aku yang berdosa di malam hari. Bila masa pun mintalah ampun kepada Allah. Allah duk tunggu hamba dia minta ampun untuk dia nak bagi pengampunan itu. Demikianlah yang kata Allah kata, Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ni Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahawasanya azab aku itu azab yang sangat sakit. Walaupun aku ni maha pengampun, maha penyayang, tapi jaga baik-baik. Siapa yang tidak minta ampun kepada aku, ingat, azab aku cukup sakit. Maka hendaklah kamu takut kepada azab aku dan harapkanlah keampunan aku dengan ikut rasul aku ini. Itu dia Tuhan pesan lagu tu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk satu ayat 51 daripada surah Al-Hijr. Dia akan mai kepada kita kisah Nabi Ibrahim. Tak tahu apa kali mai dah ni kisah Nabi Ibrahim ni. Mai lagi. Kisah Nabi Ibrahim kita dah baca dah di masjid ni. Panjang lebar dah kisah Nabi Ibrahim ni. Tak habis-habis kisah Nabi Ibrahim ni. Cuma yang menarik dalam surah Al-Hijr ayat yang akan datang. Yang menarik dia apa dia? Dia nak cerita pasal Nabi Ibrahim ni sambil singgah aja. Hari itu kita dah baca dalam surah Ibrahim di sini hari itu. Surah Ibrahim detail cerita pasal Nabi Ibrahim. Dalam surah Al-Hijr yang kita duk baca lah ni, dia nak singgah aja kisah Nabi Ibrahim ni. Pasal dia nak pergi ke kisah lain. Dia nak pergi ke kisah apa? Kisah kaum Nabi Lut. Dia nak pergi sana. Sambil-sambil Tuhan Habang kata, dia hantar mai sekumpulan malaikat ke rumah Nabi Ibrahim. Ni yang akan datang insya-Allah. Bila mai Nabi Ibrahim panggil depa masuk. Layan depa. Dan Ibrahim tanya, hampa ni siapa? Jawab malaikat ni, kami utusan Allah. Kami singgah kerana nak habaq satu berita baik. Akan kedatangan satu budak comel yang akan menjadi penyambung zuriat engkau. Nabi Ibrahim kata, nak melawak lain boleh, jangan melawak benda ni. Pasal apa? Umur aku dah 100 lebih masa tu. Bukan aku tua, bini aku pun sudah tua. Jangan duk mai buat lawak bodoh dekat aku. Abang kata aku nak dapat anak ni, cerita aku tak mau dengar. Malaikat kata apa? Malaikat kata, kami tidak bercakap melainkan yang benar. Engkau akan dapat seorang anak laki-laki. Betul Ibrahim dapat siapa? Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Itu aja nak abang yang tu ya. Lepas tu Ibrahim tanya, betul-betul hampa ni nak pergi mana? Malaikat kata, kami diutus Allah untuk nak pergi selesaikan masalah golongan mujrimin, golongan yang berdosa kepada Allah. Tu dia punya operasi sebenar dia di sana. Sambil nak pergi buat operasi itu, jumpa kereta cermin gelap saman birah dia ni pun. Kalau begitu, sambil nak pergi selesai masalah kaum Nabi Lut, jumpa dengan Nabi Ibrahim, habang. Tuhan suruh habang dekat hang nanti dapat anak seorang. Cerita dia di sana. Di mana? Di kota Sadum. Disebut dalam bahasa Arab Sadum. Disitulah asal perkataan orang putih, dia panggil Sodom. Liwat. Kan? Satu orang kena liwat, dia kata dia kena sodomize. Sodom. S-O-D-O-M. Sodom tu, ni, kota kaum Nabi Lut. Iaitu kota Sadum, dia panggil. Dan sampai hari ni kita akan cerita. Kebetulan saya baru balik umrah. Saya pergi Jordan. Kita melawat ke Al-Bahrul Mayyit, yang dikatakan Laut Mati. Dia akan mai cerita pasal Laut Mati detail selepas ni. Apa dia? Laut Mati ni asal dulu apa, jadi macam mana,
keluasan dia berapa, apa dia yang ada di laut mati, kedalaman laut mati itu apa, betulkah dia laut ataupun dia sebenarnya tasik. Dan sampai hari ini kalau sebelah border sana laut mati, balik sini border apa nama Jordan, balik sana border Israel, balik border Israel sana masih ada lagi sampai hari ini. Dia panggil Mount Sodom, bukit ataupun gunung Sodom. Dia kekalkan lagi nama ni, nama Sadum ini. Sodomi, liwat dalam bahasa orang putih ini dia Sadum. Ini cerita dia. Dan apa sebab dipanggil laut mati itu? Arab panggil Al-Bahrul Mayyit. Dan kitab yang kita duk baca ni Bahrul Madhi. Bahru makna dia lautan. Madhi maksud dia honey, madu. Bahrul Madhi maksudnya lautan madu. Ilmu yang ada di dalam kitab Sunan At-Tirmizi ini diumpamakan sebagai lautan madu. Yang ni Al-Bahrul Mayyit, laut mati. Pasal apa dipanggil laut mati? Pasal apa? Dia ada cerita dia. Dan cerita ni akan mai di dalam episod yang akan datang. Episod yang akan datang. Dan sekali akan mai perbincangan tentang bolehkah apabila kita sampai di situ, kita bergambar di pesisiran pantai itu. Bergambar, peace dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Sedangkan situ adalah tempat apa? Tempat satu umat dibinasakan. Apa Nabi kata di dalam hadis dia tentang tempat tu? Ada ketidakpengecualian kepada orang yang sempat sampai di tempat itu untuk nak ambil gambar dan sebagainya. Sekali dia akan garap di dalam tajuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tuan-tuan, oh cerita ni cukup menarik. Cukup menarik. Dan bagaimana kedudukan laut mati itu? Dia adalah tempat yang lowest di muka bumi ini. Below sea level. Di bawah permukaan laut. Dan dia adalah satu tempat yang paling bawah. Di muka bumi ini dia tempat paling rendah. Itu laut mati. Seberang balik sana sempadan Israel yang kata Jericho. Jericho ni apa pula kedudukan dia? Ni nanti mai di dalam tajuk yang akan datang ni insya-Allah. Kalau tak batuk, kalau tak demam, kalau tak mati. Kita tengok tajuk yang akan datang ni apa cerita tentang benda ni. Kemudian dia akan susuli dengan tajuk dia kata kisah Syuaibah. Cerita tentang Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Juga makam dia, kubur dia ada di Jordan. Juga ada di Jordan. Apa kisah dengan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Kemudian dia turut pula selepas dia batu kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ni kaum dia nama apa? Kaum Thamud. Di mana lokasi dia ni? Utara Madinah. Daripada Madinah pi lagi 5 jam naik ke atas sana, sampailah di tempat yang dinamakan Madain Saleh, iaitu tempat Nabi Allah Saleh alaihi salam dan kisah unta mukjizat terbit keluar daripada batu bukit ni. Dia akan mai menyusul kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Benda-benda ni tuan-tuan, kita baca, kita dengar dan kita ambil ingat. Allah bagi kat kita rezeki lebih sikit esok ni, kita pergi tempat-tempat ni. Kita pergi tempat-tempat ni. Tersampai di sana, masa tu kita match balik dengan maklumat yang ada kat kita ni. Kita pasang balik dengan maklumat yang kita duk mengaji ni. Kita pasang balik. Jadi bila sampai di sana, kita tengok dalam kita duk jalan. Ni yang aku baca di sana, cerita dalam tafsir dulu. Sini tempat dia. Apa kejadian yang berlaku di sini. Tuan-tuan boleh bayang tak satu orang putih, satu orang Jerman. Dia bukan orang Islam, dia orang Jerman. Dia pergi buat kajian ni di laut mati ni. Dia ni arkeologis. Ni Jerman ni, dia ni arkeologis. Arkeologis ni apa? Orang yang ahli dalam bidang arkeologi, bidang kaji apa? Kaji purba. Jerman ni nama Werner Keller nama dia. Dia boleh buang masa pergi ke laut mati, dia buat kajian, dia tally balik dengan cerita dalam Quran, dengan cerita dalam Bible dan cerita yang ada di dalam Old Testament dan sebagainya, dalam kitab Taurah.
Daripada 3 kitab suci ini, dia baca cerita tentang kaum Nabi Lut, tentang kota Sodom ini, dan kisah apa yang berlaku di sana. Dia baca 3 kitab ni, dan dia pergi di sana dengan kepakaran dia dalam bidang arkeologi, kaji purba ni. Dia pergi buat kajian di situ. Tuan, kita pergi ambil gambar je. Dia pergi buat kajian, dia duduk di sana, dia study benda ni, dia cuba gambarkan balik benda ni dulu macam mana. Sebelum mai Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala kata dekat Nabi Lut, sebelum subuh hang keluar daripada kampung ni. Jibril kata, hang keluar daripada kampung ni sebelum subuh. Dan lepas hang langkah pi dengan orang yang beriman kepada Allah serta dengan hang, jangan beralih ke belakang. Jibril kata. Sebelum subuh, dalam hadis dia kata akhir malam. Betul lah itulah. Pi tak berapa jauh dengar bunyi di belakang ni. Allah Subhanahu wa taala suruh Jibril kalih bumi itu upside down. Atas turun ke bawah, bawah naik ke atas. Melibatkan berapa kampung, melibatkan berapa ribu nyawa yang mati di situ. Dan gegaran bunyi itu dia nanti mai dalam cerita yang akan datang ni. Macam mana dahsyatnya bunyi dia. Dan digambarkan oleh Syekh Jerman Werner Keller ni macam mana benda tu. Oh tuan-tuan, dahsyat. Dan kita baca benda-benda ni, ayat-ayat Quran dan sebagainya, hadis yang berkaitan dengan benda ni kita baca tuan-tuan. Kalau dia tak mai perasaan besarnya Allah Subhanahu wa taala, ada benda tak kena dalam diri kita. Kalau selepas kita baca ni kita tak rasa benda tu, kebesaran Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala tak rasa kat kita, something wrong somewhere dalam diri kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi peluang dekat kita untuk ikuti kisah yang seterusnya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.